pertamanya sebab dia sakit lepas dia kena sebat dengan sewaktu pemerintahan Khalifah Ja'far Al-Mansur, ada salah faham kat situ, so dia kena sebat, so dia ada penyakit iaitu susah nak kahwin kencing dan susah nak kahwin kentut. Jadi dia tak boleh nak pergi masjid. Dan yang Assalamualaikum. So selamat datang ke YouTube channel teman. So dalam YouTube channel teman-teman akan banyak membicarakan tentang motivasi, sejarah, tokoh dan juga vlog-vlog. Kita tengok perjuangan Imam Malik ni dia ada dua. Yang pertama adalah perjuangan dalam menentang pemimpin yang zalim, dan yang kedua adalah perjuangan dia dalam memelihara ilmu. So kalau dalam perjuangan dia dalam memelihara ilmu, kita tengok ada satu kisah. Yalah, dalam orang-orang berjaya ni mestilah ada orang yang dengki. Sama je orang Melayu ke apa, mesti ada orang yang dengki. So Imam Malik ni ada juga orang yang dengki dengan ketokohan dia, dengan kefamousan dia. Kalau lebih kurang macam betul lah bahasa dia. Nama dia adalah Imam Syabiah. Tak tahulah sebut dia orang mana. Syabiah nantak dah sebut dia orang mana. Jadi Imam Syabiah ni dia sangat-sangat dengki dengan Imam Malik sebab ramai anak murid dia pun udah berpindah ke Imam Malik. Lebih kurang macam tu. Maknanya dah tak minat nak belajar dengan dia. Jadi dia sangat dengki sehingga kan pada satu hari, kalau kita tengok waktu tu adalah zaman Khalifah Ja'far Al-Mansur, maknanya zaman Khalifah Bani Abbasiyah. So waktu tu baru bertukar tapak pemerintahan. Jadinya dia nak mengekalkan kuasa di Khalifah Ja'far Al-Mansur. Lalu dia membersihkan semua pemberontak-pemberontak. Jadi apa yang berlaku kat Madinah juga sama, tapi Madinah tak teruk. Sebab tu ialah Khalifah memerintahkan bahawa Gubernur Madinah untuk mengamankan dan kembali meredakan suasana dekat Madinah. So antara yang menjadi peranan dia adalah Imam Syabiah. Bolehlah kita khabar dia imam. So Syabiah ni dia sebelum ni dia mengajar, lepas tu disebabkan dia dah tak famous lah, so dia beralih, dia nak mendapat perhatian Khalifah. Jadi dia minta Gubernur Madinah raja, sebabkan Syabiah ni sangat pandai bercakap. Jadi Gubernur Madinah ketika tu nama dia Ja'far juga, dia menerima Syabiah ni untuk menolong mengamankan Madinah. So aman. So sampai satu tahap Imam Malik ketika tu mengadakan kelas pengajian. So apa yang berlaku adalah Syabiah pun ada dalam tu. So Syabiah pun nak dengar lah apa yang Imam Malik labun kan. Jadi ketika tu ada seorang bertanya. Dia ni adalah penyokong Bani Umayyah, dan ketika tu Bani Umayyah baru jatuh. So dia tak berhati dengan kebangkitan Bani Abbasiyah. So dia tanya, apa hukum isteri yang suami yang dipaksa untuk buat talak lah, cerai lafaz talak. So Imam Malik apa, setiap perkara yang dipaksa adalah semuanya tak sah. Jadi lalu disambung soalan kepada Imam Malik ni. Maksud dia pemerintah bai'ah yang dilakukan oleh pemerintah Bani Abbasiyah tak sah lah, sebab Yazid dipaksa untuk menurunkan jawatan dan diangkat Ja'far Al-Mansur sebagai khalifah yang baru. So semua ketika tu macam gaduh lah, lebih kurang gaduh. So Syabiah ni risau, dia bagi tahu kat Gubernur Madinah. So dipendekkan cerita, Gubernur Madinah memaksa untuk Imam Malik ni supaya menarik balik fatwa hadis ni. Tapi itu hadis, so Imam Malik kata aku tak boleh. Sehingga sampai satu tahap Imam Malik ni dipaksa diugut dengan nyawa. Jadi disebabkan Imam Malik masih lagi berdegil, jadi apa yang berlaku, Imam Malik diikat kaki dengan tangan dia dekat seekor unta. Lepas tu Imam Malik masih lagi tak mahu untuk menurut perintah Gubernur Madinah ketika tu. So dia disebat banyak kali oleh Syabiah, sehingga kan mendatangkan sakit lah. Yalah, bayangkan kena sebat, sakit lah, tak kena sakit kan. Sehingga kan ada beberapa fungsi. Kalau kita tengok Imam Malik lepas tu dia dah jarang pergi masjid, sebab dia punya
kentut dengan kencing dia dah tak dapat kawal. So sebab tu dia dah jarang pergi masjid. Imam Malik ni dalam dia memelihara ilmu dalam aspek ketika mana dia tengah buat kitab Muwatta. Kalau kita tengok kenapa kitab Muwatta masih lagi tak terhasil dalam satu jangka masa yang lama walaupun lepas dia belajar. Sebab Imam Malik dia menyatakan bahawa ketika dia memikirkan untuk buat kitab Muwatta ni, dia memerlukan masa untuk memastikan hati dia betul-betul ikhlas, dan dia perlukan masa untuk menganalisa segala hadis apa semua untuk memastikan ilmu yang dimuatkan dalam kitab tu mampu memelihara kesucian agama dan tidak mampu untuk diperdebatkan oleh mana-mana pihak supaya menyalahkan kitab tu. Kau apa tu? Jadi dia menyimpan hasrat yang lama dalam jangka masa yang lama sehingga pertemuan dia dengan Khalifah Ja'far Al-Mansur, yang mana Khalifah Ja'far Al-Mansur memerintahkan untuk Imam Malik membukukan segala ilmu dia. Jadi kalau kita tengok bagaimana peringkat-peringkat Imam Malik ni untuk menghasilkan kitab Muwatta, yang pertama ni dia menghafaz 100,000 hadis lebih kurang, dan dia menapih sehingga hadis tu menjadi 10,000. Dia menapih memastikan bahawa hadis tu sahih, dan hadis tu sahih dia nak tengok mutawatir, dan dia tengok pula siapa yang menyampaikan. Banyak benda yang ditelitikan dalam hadis-hadis tu. Dan selepas 10,000 dalam saringan yang pertama dia tengok sah, dan dia membuat saringan yang kedua tinggal 5,000 je. Dan 5,000 tu berlaku penyaringan yang sebut sehingga tinggal berapa dalam, tak ingat lah dia punya bilangan dia. So maksud dia penyaringan untuk memuatkan hadis untuk dimasukkan dalam kitab Muwatta tu sangat-sangat ketat. Dan peringkat yang seterusnya kita tengok bagaimana Imam Malik ketika dia membukukan keilmuan dia tu, ilmu hadis dan fiqh dia dalam kitab Muwatta tu, kita melihat bahawa dia mula mengurangkan masa dia pengajian dia ke masjid. Bukan atas dasar apa, tapi yang pertamanya sebab dia sakit lepas dia kena sebat dengan sewaktu pemerintahan Khalifah Ja'far Al-Mansur, ada salah faham kat situ, so dia kena sebat. So dia ada penyakit, iaitu susah nak kawin kencing dan susah nak kawin kentut. Jadi dia tak boleh nak pergi masjid. Dan yang keduanya adalah kita melihat bahawa dia mula mengurangkan jadual dia, mula meletakkan jadual tertentu sahaja yang orang boleh jumpa dia, dan itu pun dalam jangka masa yang sekejap, sebab dia sangat memfokuskan penghasilan supaya tidak diganggu dan tidak dipengaruhi oleh sesiapa terhadap kitab yang dia nak hasilkan tu. Maksud dia sangat menjaga, dan kita tengok memang dia sangat teliti menjaga disiplin ilmu tu. Dan seterusnya kita melihat bagaimana Imam Malik ni sangat mensucikan, memelihara ilmu tu. Setiap kali dia nak menghasilkan buku tu yang berkaitan dengan hadis, sebab dia ni pencerita hadis gila-gila, dia akan memakai dalam aspek pemakaian pun dia akan memastikan dia pakai pakaian yang cantik, pakaian yang bersih apa tu semata-mata nak menulis hadis. So kita tengok bagaimana dia memelihara ilmu ni. So itu dalam aspek memelihara. Kita tengok lagi bagaimana perjuangan Imam Malik menentang kezaliman pemerintahan adalah ketika tu keinginan Khalifah Hisham untuk membina satu istana musim sejuk, yang mana istana tu akan, dia punya gambaran dia lebih hebat daripada mana-mana empire punya istana. Dan kita melihat bahawa Khalifah terpaksa menggunakan kerajaan punya harta, dan ketika tu Khalifah salah gunakan satu fatwa. Tapi sebelum tu dia minta kebenaran dekat Imam Malik. Jadi fatwa tu bunyi dibolehkan untuk pemerintah mengendalikan harta-harta Baitumal dan kerajaan ketika tu. Dan apa yang berlaku lagi, Imam Malik kata dia mengiyakan fatwa tu, tapi dia tak tahu lagi niat Khalifah Hisham untuk menyalahgunakan. Sehingga bila mana terbongkarnya perancangan Khalifah Hisham ni, so semua orang marah sehingga berlaku pemberontakan. Tapi ketika tu Imam Malik baru sedar apa yang berlaku. Dia kata aku tak menyatakan fatwa ni boleh digunakan macam ni. So ketika tu, dan apa yang berlaku, pemberontakan yang besar sangat berlaku oleh bangsa Barbar dekat Afrika Utara. Jadinya pemberontakan ni memang sangat besar. Jadi kalau Khalifah Hisham tak mengelakkan pemberontakan ni, maka apa yang berlaku, kerajaan Bani Umayyah akan jatuh. Dan seterusnya kalau kita melihat Imam Malik ketika tu
mengambil kata putus bahawa dia takkan menyokong pemerintah. Dan ketika tu khalifah dengan wakilnya wazir, sebab waktu tu reta kerajaan dah habis waktu tu sebab digunakan oleh istana tu. Tapi malam sekali istana tu last sekali roboh disebabkan ada bencana alam berlaku. So duit kerajaan dah habis waktu tu sebab digunakan untuk membuat istana tu. So untuk kenderaan dah habis. So khalifah dia minta Imam Malik keluarkan satu fatwa untuk mendesak rakyat mengeluarkan duit supaya dapat digunakan ketenteraan, supaya dapat menentang pemberontakan. Tapi Khalifah Imam Malik mengambil kata putus untuk mendiamkan diri dan tak mengeluarkan apa-apa fatwa, sehingga wazir ketika tu marah. Dia kata, "Oi Imam Malik, kau keluarkan fatwa." Dan ketika tu wazir tak dapat nak tundukkan Imam Malik. So Khalifah turun sendiri untuk memujuk Imam Malik mengeluarkan fatwa. So Imam Malik mengambil kata putus untuk tak, aku takkan keluarkan fatwa ni. So ketika tu Khalifah dia mengeluarkan arahan jihad lah, lebih kurang macam tu. So ketika tu semua orang ketika tu memang boleh katakan majoriti tekan berberontak untuk menjatuhkan Khalifah Hisham ketika tu. So sehingga kan walaupun walaupun wazir dengan khalifah turun padang sendiri untuk memaksa Imam Malik keluarkan fatwa ketika tu, apa yang berlaku, dan Imam Malik tak nak dan khalifah tunduk. Khalifah tak kata apa-apa sebab dia risau kalau Imam Malik marah maka dia akan mempengaruhi masyarakat Madinah ketika tu untuk memberontak juga. So khalifah pun takut dengan Imam Malik ni. Jadi apa yang berlaku ketika tu, Imam Abu Hanifah dia mengeluarkan fatwa yang khusus untuk menentang Khalifah Hisham. Lalu ketika tu masyarakat Madinah kata ke Imam Malik, "Imam Malik, kau ni tak nak keluarkan fatwa macam ni ke? Supaya kita semua lagi berkobar-kobar untuk menjatuhkan Khalifah Hisham." Rupa-rupanya Imam Malik ni dia dah ada firasat dan dia dah analisa dah bahawa pemberontakan memang akan berlaku. Sebelum bermulanya istana, dia dah analisa dah. Ketika dia tak tahu lagi istana tu akan dibuat, tapi dia analisa bahawa pemberontakan akan berlaku. Dan apa yang berlaku adalah Imam Malik mengambil kata putus untuk tak keluarkan fatwa apa-apa, diam. Sebab Imam Malik khabar sekarang ni kerajaan Bani Umayyah dah lemah, dan dirisaukan kalau jatuhnya kerajaan Bani Umayyah dan kalau tak ada pengganti ketika tu, maka penjajahan daripada empire luar akan masuk dan menjatuhkan terus, melumpuhkan terus kekhalifahan Islam ketika tu. Dan kita melihat lagi bagaimana Imam Malik ni sangat hebat. Selain daripada keilmuan agama, dia hebat menyanyi, kita melihat dia sangat hebat juga dalam bidang politik. Dan memang hebat lah kalau kita tengok kan. So seterusnya kalau kita tengok lagi, Imam Malik mengambil kata putus untuk diam supaya keadaan ketika tu menjadi bolehlah dikawal sedikit. Dan last sekali apa yang berlaku, kerajaan Bani Umayyah waktu tu jatuh. So itulah kisah dia.